Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Syamira Sufri dalam langsung dari Parlimen. Pada persidangan semalam, beberapa perkara telah pun mendapat tumpuan dewan. Antaranya kebenaran kepada pelancong membeli barangan bebas cukai di Pulau Pangkor tetap 48 jam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata ia membolehkan kesan limpahan ekonomi yang lebih besar. Sekiranya tempoh berkenaan dipendekkan kepada 24 jam, maka layanan sama harus diberikan kepada 3 pulau lain iaitu Labuan, Tioman dan Langkawi. Baik, selain itu kerajaan masih mengkaji dan meneliti option-option ke atas pengurusan lebuh raya. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Edin Shazli Shid berkata beberapa perkara perlu diambil kira seperti bebanan kewangan, kesan kepada pengguna dan ekonomi. Selain itu, katanya keyakinan pelabur dalam dan luar negara juga perlu diambil kira. Baik, dalam pada itu ke arah membangunkan franchise mikro dan mampu milik negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah mengadakan perbincangan dengan beberapa jenama syarikat franchise. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pihak kementerian juga dalam proses mengadakan kerjasama bersama beberapa institusi pembiayaan dan Persatuan Franchise Malaysia MFA dalam merealisasikan usaha tersebut. Baik, bagi anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat, anda juga boleh melayari laman sawang myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Seperti biasa, pada hari ini, persidangan akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri yang akan dikemukakan. Soalan pertama oleh Ahli Parlimen Pontian meminta Perdana Menteri menyatakan adakah kerajaan bercadang untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong bagi mengisytiharkan darurat di Dun Bugaya dan Parlimen Gerik seperti di Parlimen Batu Sapi dan nyatakan rasional jika ianya ingin dilaksanakan dan jawapan berkenaan kekangan hak demokrasi pengundi untuk kawasan yang berkaitan. Soalan kedua pula akan diajukan oleh Ahli Parlimen Kulai meminta Menteri Kanan Pendidikan menyatakan keberkesanan TV Pendidikan, jumlah murid dan pelajar yang mengikuti program TV Pendidikan dan sama ada KPM ada rancangan untuk menambah masa siaran TV berkenaan. Soalan terakhir bagi MQT akan diajukan oleh Bandar Kuching meminta Menteri Kesihatan menyatakan pelan kementerian untuk regulate trend kelahiran menggunakan khidmat dolar di Malaysia untuk memastikan tiada peningkatan kadar kelahiran tidak selamat dan juga kematian ibu atau anak yang dapat dielakkan. Baik, pertanyaan bagi jawab lisan hari ini pula akan diajukan oleh Alimah Bacuk meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan status terkini pembinaan 3 kapal induk APMM yang akan digunakan bagi meningkatkan pengoperasian di perairan negara dalam usaha mencegah aktiviti pencerobohan bot nelayan asing. Soalan kedua pula akan diajukan oleh Ahli Parlimen Bukit Gelugur meminta Menteri Sumber Manusia menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi membantu pekerja-pekerja yang telah pun secara rata-ratanya diberhentikan kerja seperti mana yang telah dilaporkan secara meluas dalam media masa baru-baru ini. Soalan seterusnya akan diajukan oleh Ahli Parlimen Jempol meminta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan hala tuju baharu bagi mentransformasikan sektor pertanian negara agar dapat meningkatkan tahap sara diri SSL seterusnya menjadi pengeksport keluaran pertanian terbesar di peringkat antarabangsa. Soalan keempat pula akan diajukan oleh Ahli Parlimen Tampin meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah ada perancangan yang lebih menyeluruh yang dilakukan oleh kementerian bagi menggantikan balai-balai polis. Baik, kita akan terus saja ke persidangan Dewan Rakyat bagi mendengar jawapan dari Menteri dan Timbalan Menteri berkaitan. Ahli Yang Berhormat, setiap pertanyaan oleh Yang Berhormat akan diperuntukkan masa selama 1 minit dan jawapan oleh Yang Berhormat Menteri diperuntukkan 2 minit dengan tiada sebarang pertanyaan tambahan. Silakan Yang Berhormat Pontian kemukakan pertanyaan dalam masa 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Apa yang ingin saya tanyakan ini adalah mengenai pilihan raya kecil. Datuk Yang Di-Pertua, saya meminta Perdana Menteri menyatakan adakah kerajaan bercadang untuk menasihati Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi mengisytiharkan darurat di Dun Bugaya dan Parlimen Gerik seperti di Parlimen Batu Sapi. Nyatakan rasional jika ianya ingin dilaksanakan
dan pohon jawapan berkenaan kekangan hak demokrasi pengundi untuk kawasan yang berkaitan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawab 2 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Di-Pertua, apabila menyebut mengenai proklamasi darurat, saya mohon izin untuk membaca peruntukan dalam perlembagaan. Perkara 150 Fasa 1 berbunyi, jika Yang Di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa suatu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam, maka Yang Di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan suatu proklamasi darurat dengan membuat di dalamnya satu perisytiharan yang bermaksud sedemikian. Tuan Yang Di-Pertua, apabila menyebut perkataan darurat, tidak ada tafsiran yang jelas di dalam perlembagaan, tetapi berdasarkan kepada kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah. Bagi contohnya kes Stephen Kalung Ningkan versus Government of Malaysia yang telah diputuskan oleh Privy Council pada tahun 1968. Saya mohon izin untuk membaca dalam bahasa Inggeris. Although an emergency to be within the article must be not only grave but such as to threaten the security or economic life of the Federation or any part of it, the natural meaning of the word itself is capable of covering a very wide range of situations and occurrence, including such diverse events as wars, famines, earthquake, flood, epidemics, and the collapse of the civil government. Seterusnya, apabila bercakap mengenai satisfaction dalam kes Teh Cheng Po, satu kes Privy Council, saya mohon izin untuk baca. The reference to his opinion or satisfaction is in reality a reference to the collective opinion or satisfaction of the members of the cabinet or the opinion or satisfaction of particular minister whom the cabinet have delegated. Tuan Yang Di-Pertua, sesungguhnya kerajaan pada hari ini telah berusaha sedaya upaya untuk membendung penularan COVID-19 di negara kita ini. Atas sebab itulah, berpandukan kepada perkara 150, Jemaah Menteri memutuskan untuk mengarahkan Perdana Menteri menasihatkan Yang Di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan sebahagian daripada persekutuan, iaitu Parlimen Batu Sapi, supaya diisytiharkan darurat. Tindakan yang sama juga akan dipertimbangkan dan dilaksanakan untuk bagi Dun Bugaya dan Gerik sekiranya berdasarkan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara MKN, ianya berlandaskan sebagaimana di Batu Sapi. Antara masalah di Batu Sapi ialah didapati bahawa pematuhan garis panduan SOP yang ditetapkan oleh MKN kemungkinan besar tidak dapat dipatuhi dengan sepenuhnya. Masalah yang kedua, pelantikan petugas pilihan raya. Sehingga 6 hari bulan November, daripada sepatutnya 837 orang petugas pilihan raya, hanya 143 orang saja yang sanggup untuk bertugas. Begitu juga Kementerian Kesihatan memaklumkan kekangan untuk menyediakan pegawai dan kaki tangan kesihatan bagi mengendalikan pengundi-pengundi di Batu Sapi yang berjumlah lebih daripada 32,000 orang. Atas dasar itu, kerajaan berpendapat perisytiharan darurat adalah sangat tepat dan langkah yang diambil oleh Yang Di-Pertuan Agong adalah amat bertepatan dengan perlembagaan. Ianya bukan sekali-kali satu tindakan yang bercanggah dengan amalan demokrasi. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kulai. Terima kasih, Datuk Speaker. Kulai ingin minta Menteri Kanan Pendidikan menyatakan keberkesanan TV Pendidikan, jumlah murid dan pelajar yang mengikuti program TV Pendidikan dan sama ada KPM ada rancangan untuk menambah masa siaran TV Pendidikan lagi. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan jawab tempoh masa 2 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. TV Pendidikan merupakan salah satu kaedah yang digunakan untuk memperluaskan kebolehcapaian sumber pendidikan, terutamanya untuk murid di kawasan luar bandar dan pedalaman yang tidak mempunyai akses internet atau peranti. Ini bagi membolehkan mereka dapat terus mengikuti pembelajaran di rumah.
Bagi memastikan keberkesanan video pendidikan dalam pembelajaran, setiap video yang hendak dihasilkan akan melalui proses kawalan kualiti yang ketat. Antaranya pelibatan guru pakar mata pelajaran dan guru cemerlang dalam penyediaan skrip serta penyampaian video. Ini bertujuan untuk memastikan video yang dihasilkan selaras dengan keperluan kurikulum mata pelajaran tersebut. Selain itu, video yang dihasilkan perlu menggunakan standard penyiaran antarabangsa untuk menjaga kualiti teknikal video yang diterbitkan. Akhir sekali, video ini perlu melalui satu lagi proses kawalan kualiti di stesen TV berkenaan. Setelah TV pendidikan diperkenalkan semula secara terestrial di saluran TV OK selama 2 jam sehari mulai 6 April 2020, Kementerian Pendidikan KPM telah melaksanakan satu tinjauan mulai 17 hingga 19 April 2020. Tinjauan ini bertujuan untuk melihat penerimaan dan keberkesanan penggunaan TV pendidikan dalam kalangan murid, guru serta ibu bapa dan penjaga di kawasan luar bandar dan pedalaman. Tinjauan ini meliputi 600 buah sekolah, 12,506 orang murid, 17,665 orang guru dan 14,786 orang ibu bapa atau penjaga di 8 buah negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Tinjauan ini mendapati rancangan TV pendidikan disambut baik oleh murid, guru dan ibu bapa. Seramai 96.4% murid bersetuju supaya slot TV pendidikan ditambah. Selain itu, 98.7% murid, 98% guru dan 96% ibu bapa atau penjaga bersetuju tempoh rancangan TV pendidikan dilanjutkan selepas tamat PKP. Tinjauan juga mendapati bahawa 96% guru berpandangan kandungan TV pendidikan adalah selari dengan buku teks. Selain itu, 89% ibu bapa dan penjaga berpandangan bahawa TV pendidikan dapat menarik minat belajar anak mereka. Berdasarkan dapatan ini, KPM telah menambah masa siaran TV pendidikan selama 4 jam lagi di Tutor TV Astro mulai 4 Mei 2020. Terkini, pada 23 November 2020, KPM telah memulakan siaran TV pendidikan selama 3 jam di saluran NTV 7. Ini menjadikan keseluruhan siaran TV pendidikan adalah selama 9 jam sehari. Laporan capaian tontonan TV pendidikan pula menunjukkan bahawa jumlah tontonan secara kumulatif di TV OK sejak mula disiarkan pada 6 April 2020 adalah sebanyak 1.8 juta tontonan. Manakala jumlah tontonan di saluran TV Astro mulai 4 Mei 2020 adalah sebanyak 5.4 juta tontonan. Laporan ini menunjukkan bahawa TV pendidikan telah membantu untuk meningkatkan akses murid kepada bahan pembelajaran, seterusnya meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam kalangan mereka. Keberkesanan TV pendidikan adalah dilihat dalam konteks perluasan kebolehcapaian, terutamanya oleh murid-murid di kawasan yang tidak mempunyai akses talian internet atau murid yang tidak mempunyai peranti. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Bandar Kuching. 1 minit. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Bandar Kuching ingin minta Menteri Kesihatan menyatakan plan Kementerian untuk mengawal atau regulate trend kelahiran menggunakan khidmat doula di Malaysia untuk memastikan tiada peningkatan kadar kematian, kelahiran tidak selamat dan juga kematian ibu atau anak yang dapat dielakkan. Sekian, terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Kesihatan jawab tempoh masa 2 minit. Terima kasih Yang Berhormat dari Bandar Kuching. Tuan Yang Ketua, doula merupakan peneman wanita hamil sepanjang proses melahirkan dan berpantang dan bukan berfungsi sebagai penasihat atau memberi khidmat perubatan. Sebaliknya hanya membantu wanita hamil dan selepas bersalin mengharungi cabaran menjaga bayi. Tugas mereka ada batasnya, iaitu memberi sokongan kepada wanita hamil ketika bersalin dan berpantang dari aspek mental dan fizikal serta emosi sahaja. Di Malaysia, pada masa ini, daula adalah tidak berdaftar dengan mana-mana pertubuhan. Latihan serta perkhidmatan yang mereka berikan juga tidak jelas. Sekiranya mereka ingin memberikan perkhidmatan sebagai peneman, mereka harus
melalui latihan dan mempunyai garis panduan serta polisi yang perlu dipatuhi. Seseorang daulah dilarang memberi khidmat perubatan atau nasihat berkaitan pro-natural birthing atau gentle birthing. Kumpulan daulah atau bidan tanpa pengiktirafan adalah bukan jururawat kebidanan kerana mereka tidak berdaftar di bawah Akta Bidan 1966 iaitu Akta 436. Seksyen 14-1 Akta tersebut memperuntukkan mana-mana individu yang mengamalkan amalan perbidanan tanpa pendaftaran mengikut akta itu adalah melakukan kesalahan yang boleh dikenakan denda RM2,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan kelahiran selamat, antaranya A. Mengedarkan surat keliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia bertajuk langkah-langkah bagi mempertingkatkan usaha untuk mengurangkan kelahiran tidak selamat pada 13 Mac 2014. B. Bagi kes-kes berisiko rendah yang memilih untuk bersalin di rumah, semua anggota terlibat diarah untuk mengendalikan ibu mengikut garis panduan pengurusan ibu hamil yang memilih untuk bersalin di rumah dan garis panduan senarai semak mengikut sistem kod warna penjagaan kesihatan ibu dan bayi KKM. Kehadiran anggota kesihatan yang terlatih adalah diperlukan untuk kelahiran di rumah, termasuk untuk kes risiko rendah. Ini supaya anggota kesihatan tersebut dapat segera bertindak, memberi bantuan kecemasan jika terdapat sebarang komplikasi yang mungkin timbul terhadap bayi dan ibu semasa atau selepas kelahiran. C. Semenjak 2012, komponen Mother Friendly Care telah dimasukkan dalam inisiatif hospital rakan bayi, iaitu Baby Friendly Hospital Initiative, iaitu dengan izin, iaitu ianya terdapat elemen menggalakkan ibu untuk mempunyai teman yang boleh bersama sepanjang proses kelahiran untuk memberi sokongan emosi dan fizikal sewaktu melahirkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih Yang berhormat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sekarang saya jemput Yang berhormat Tuan Nik Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz. Bacuk. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Sila Yang berhormat Menteri Dalam Negeri atau Timbalannya menjawab. Tempoh masa 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang berhormat kerana sentiasa mengambil berat terhadap agensi keselamatan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Untuk pengetahuan Yang berhormat, sehingga pertengahan tahun bulan Oktober tahun 2020, tahap pembinaan ketiga-tiga kapal keseluruhannya mencapai pada tahap 70.9%. Penyerahan ketiga-tiga kapal akan dilaksanakan secara berperingkat bermula pada tahun 2021 dan insya-Allah akan selesai sepenuhnya pada pertengahan tahun 2022. Terima kasih. Soalan tambahan sila Yang berhormat Bacuk. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih Datuk Menteri. Saya harap ia dapat dilaksanakan dengan pada masa yang tepat insya-Allah. Penggunaan kapal induk ini merupakan satu langkah yang sangat penting bagi membantu pihak penguatkuasaan maritim Malaysia, khususnya dalam membantu operasi di perairan negara yang kerap kali diceroboh oleh bot nelayan asing. Kita sedar bahawa negara kita kerugian antara 3 hingga 6 bilion ringgit setahun disebabkan oleh eksploitasi sumber perikanan negara. Malah lebih membimbangkan, rompakan terhadap hasil laut itu yang menggunakan peralatan tangkapan yang tidak dibenarkan akan turut menjejaskan ekosistem terumbu rumpai kehidupan laut yang sudah pasti akan mengancam, malah membunuh kelestarian hidupan laut negara kita. Saya ingin mendapatkan penjelasan pihak kementerian dengan peningkatan kes-kes pencerobohan bot-bot nelayan asing sejak kebelakangan ini, sejauh manakah penguatkuasaan undang-undang baru yang telah kita di sini pinda, iaitu Akta Perikanan pada tahun lepas, berkesan memberi kesan pencegahan terhadap peningkatan kes-kes pencerobohan yang tersebut. Terima kasih. Sila Yang berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang berhormat. Memang kita sedar bahawa aset-aset kita di bawah maritim ini perlu kita pertingkatkan dari segi keupayaan untuk menguatkuasakan perairan negara kita, terutama sekali keselamatan nelayan-nelayan.
Dan memang kita selama ini menggunakan Akta Perikanan di dalam kawasan zon maritim Malaysia, dan setakat ini kita telah membuat tangkapan atau sejumlah 476 kes telah disiasat di bawah Akta Perikanan Pindaan 2019, dan kita sangat mengalu-alukan langkah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk membuat pindaan supaya undang-undang ini dapat kita perketatkan dan kita mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap nelayan-nelayan asing. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Pertanyaan seterusnya saya menjawab Yang Berhormat Tuan Ram Kapal Singh. Terima kasih, Tuan Speaker. Soalan saya nombor 2. Sila Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia jawabnya. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Masalah pemberhentian pekerja dan pengecilan operasi oleh syarikat merupakan satu fenomena global. Malaysia tidak terkecuali, malahan turut terkesan. Kementerian Sumber Manusia cukup memahami dan prihatin dengan permasalahan yang dihadapi oleh pekerja-pekerja yang diberhentikan kerja di negara kita. Tuan Yang Dipertua, kepada pekerja-pekerja yang diberhentikan kerja serta-merta mereka akan dibantu oleh Sistem Insurans Pekerjaan ataupun SIP untuk mendapatkan bantuan allowance mencari pekerjaan EMP sehingga 6 bulan. Tertakluk kepada syarat kelayakan syaruman. Bayaran allowance akan dibuat antara 80% hingga 30% daripada gaji akhir di bawah had gaji RM4,000 sebulan. Contohnya dalam isu Malindo Airways sehingga 15 November 2020 seramai 1,086 orang pekerja Malindo Airways telah pun mengemukakan permohonan untuk mendapatkan bantuan faedah SIP. Daripada jumlah tersebut, seramai 749 penerima faedah telah menerima bantuan SIP berjumlah RM928,000. Baki pemohon masih dalam proses tindakan perkesuk. Selain itu, SIP juga menyediakan bantuan lain seperti allowance bekerja semula awal, allowance pendapatan berkurangan, allowance latihan, fee latihan dan faedah bantuan pencarian pekerjaan. Pada masa yang sama, pekerja yang telah diberhentikan kerja, mereka boleh mendaftar dengan portal My Future Jobs, iaitu portal pekerjaan yang membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Dalam kes Malindo Airways, ramai 96 orang bekas pekerja telah berjaya ditempatkan semula dalam pekerjaan baru melalui portal ini. Proses untuk membuat permohonan dan carian pekerjaan untuk bekas pekerja Malindo Airways sedang giat diteruskan. Tuan Yang Dipertua, selain itu Kementerian Sumber Manusia Berhad melalui PSMB ataupun HRDF mempunyai pelbagai inisiatif di bawah penjana HRDF yang dapat membantu pekerja yang telah hilang pekerjaan atau yang mungkin akan hilang pekerjaan. Kementerian melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad telah melaksanakan skim Place and Train di mana inisiatif penjana HRDF. Kementerian tidak memandang ringan berhubung aspek penempatan pelatih dalam pekerjaan yang dijanjikan. Pengesanan dari peringkat awal telah turut dilakukan oleh Kementerian sejurus. Pelatih tersebut menamatkan latihan. Terima kasih. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Glugo tambahan. Terima kasih, Tuan Speaker, dan saya nak minta Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan penjelasan yang telah pun diberi. Bagaimana pula kerajaan bercadang untuk membantu mereka yang telah pun di-retrench ini dari segi sekiranya moratorium untuk pembayaran balik loan dan sebagainya tidak dilanjutkan dengan dalam masa yang wajar. Bagaimana pula kami akan adakah kita mempunyai plan untuk membantu golongan ini yang amat terjejas daripada tindakan tersebut. Terima kasih, Tuan. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat atas keprihatinan beliau terhadap golongan yang terkesan ini. Saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat. Golongan ini perlu diberi perhatian. Walau bagaimanapun dari segi monitorium Tuan Yang Dipertua, Kementerian Kewangan masih sedang mengkaji dan meneliti supaya kita memperhalusi kedudukan ini. Monitorium ini kita tidak boleh bagi untuk semua sektor. Dalam keadaan kelembapan ekonomi dan krisis kesihatan ini ada juga sektor-sektor yang begitu berjaya. Maka kerajaan khususnya Kementerian Kewangan sedang mengkaji dan memperhalusi pendekatan baru. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Salim Sharif Jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sektor makanan perlukan perhatian agar bekalan sentiasa mencukupi. Soalan 3 perlukan penjelasan. Mohon jawapan Wabi Menteri. Terima kasih. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan jawab. Tempoh masa 3 minit. Ya, terima kasih Yang Berhormat Jempol, antara wakil rakyat di Dewan ini yang banyak bertanya tentang kementerian ini. Ahli Yang Berhormat, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI mengutamakan agenda transformasi dan pemodenan sektor pertanian negara sebagai usaha meningkatkan tahap sara diri, ekspor pertanian, pendapatan petani dan sumbangan sektor pertanian terutamanya agromakanan kepada ekonomi negara. Dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk tempoh 5 tahun akan datang, MAFI telah mengenal pasti beberapa hala tuju baharu yang akan diterajui dalam sektor pertanian termasuk industri padi, tanaman, ternakan dan perikanan seperti berikut. Yang pertama, mengoptimumkan penggunaan tanah, meningkatkan aplikasi teknologi moden dan membangunkan varieti yang berkualiti bagi industri padi. Yang kedua, membangunkan komoditi sayur-sayuran dan buah-buahan yang bernilai tinggi untuk tujuan domestik dan ekspor bagi industri tanaman. Ketiga, meningkatkan pengeluaran daging dan susu melalui penubuhan lembaga ruminan negara bagi industri ternakan. Dan keempat, memperkukuh pengurusan dan penguatkuasaan serta menambah baik infrastruktur dan kemudahan bagi industri perikanan. Hala tuju tersebut di atas akan disokong dengan teknologi, kewangan dan sumber tenaga manusia bagi mengukuhkan rantaian nilai sektor agromakanan untuk meningkatkan SSL negara, khususnya beras 75%, sayur-sayuran 70%, daging 50% menjelang tahun 2025. Untuk makluman ahli yang berhormat, usaha yang berterusan akan sentiasa dilaksanakan bagi memperkukuhkan negara sebagai pengekspor utama agromakanan yang kompetitif di peringkat antarabangsa. Sekian. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan bila Jempol. Terima kasih Menteri yang jawapan yang cukup tepat dan membela nasib petani dan juga pastikan bekalan makanan mencukupi. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, tanaman tembikai, betik, tomato, terung, tebu, bayam berjaya merekodkan tahap sara diri SSL melebihi 100%. Namun beberapa tanaman lain termasuk ternakan merekodkan SSL yang rendah dan tidak cukup bagi menampung keperluan domestik serta mencatatkan kadar kebergantungan import IDR yang tinggi. Antaranya halia sara diri 16.2, import 84.3, cili 30.8, import 73.6, mangga 32.1, import 73.5, kobis bulat 36.2, import 65.4, daging kambing 12.1, sara diri 87.9 adalah import. Begitu juga daging lembu. Soalan saya, sejauh manakah tahap keupayaan dasar sekuriti makanan negara yang bakal dilaksanakan tidak lama lagi mampu untuk mengatasi kadar SSL sara diri yang rendah bagi setengah tanaman serta ternakan di negara ini, dan apakah jenis tanaman ternakan yang akan menjadi fokus utama berhubung isu SSL ini? Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Ya, terima kasih Yang Berhormat Jempol. Data-data itu merupakan data-data yang sama yang diperoleh oleh MAFI, dan sesungguhnya kita maklum tentang pelbagai tanaman ternakan yang masih bergantung kepada import daripada negara luar. Untuk makluman Dewan ini, Jabatan Kuasa Kabinet terhadap sekuriti makanan negara, keselamatan makanan negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri menumpu 2 sektor penting dalam pengeluaran produk makanan, iaitu beras dan juga ruminan. Dan kedua-dua sektor ini adalah merupakan sektor yang akan dilonjakkan, disasarkan
lonjakan SSL yang lebih tinggi menjelang 5 tahun ke 10 tahun akan datang ini. Untuk tujuan ini, Yang Berhormat, jawatan kuasa Kabinet tersebut telah bersetuju untuk menubuhkan Lembaga Ruminan Negara yang sekarang ini dalam proses pembentukan bagi menumpukan usaha untuk meningkat dan memperkasakan sektor ruminan negara termasuk tenusu. Begitu juga pengeluaran beras akan ditumpukan kepada jelepang padi yang ada, peningkatan dari segi penggunaan teknologi, varieti padi dan kesesuaian yang penting akan dilibat serta. Begitu juga kawasan-kawasan yang di luar jelepang padi akan dijadikan sebagai jelepang padi yang akan melibatkan kos yang tinggi. Ini merupakan perancangan jangka masa panjang kerajaan melalui jawatan kuasa Kabinet Sekuriti Makanan Negara bagi menjamin tahap SSL negara akan ditingkatkan, terutama produk-produk makanan yang penting bagi rakyat Malaysia. Sekian. Terima kasih, Menteri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Bahrom, Yang Berhormat Tampin. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 4. Sila, Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Tampin. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, Kementerian Dalam Negeri sentiasa mengkaji dari masa ke semasa keperluan menaik taraf sesuatu fasiliti polis diraja Malaysia termasuk balai-balai polis dan pondok-pondok polis demi menjamin keselesaan dan keselamatan rakyat. Dari segi logistik dan fasiliti, KDM melalui PDRM memberikan keutamaan kepada kerja-kerja pembaikan dan naik taraf premis PDRM yang uzur dan lebih mendesak. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, bagi pembangunan fizikal pada tahun 2019 di bawah belanja pembangunan, KDN telah memperuntukkan sejumlah RM16,047,794 untuk PDRM melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan juga penyelenggaraan di 858 buah balai dan juga pondok polis di seluruh Malaysia. Pada tahun 2020, tambahan sebanyak 67.52 juta di bawah DE disalurkan KDN untuk pembaikan pejabat dan kuartus PDRM. Selain itu, peruntukan sebanyak 50.17 juta ringgit Malaysia juga telah diluluskan di bawah pakej rancangan ekonomi untuk pembaikan kecil dan penyelenggaraan bangunan fasiliti PDRM pada tahun 2020. Datuk Yang di-Pertua, pada masa yang sama PDRM telah mengenal pasti bangunan-bangunan lama yang telah usang untuk dibaiki dan dinaik taraf dengan menyenaraikan projek-projek tersebut dalam rancangan pelaksanaan program atau pelan strategi PDRM tahun 2015 hingga tahun 2020. Terdapat 54 projek yang telah disenaraikan di mana 8 dari 54 projek tersebut telah diluluskan, manakala baki sebanyak 46 projek yang belum diluluskan adalah melibatkan pelbagai kategori bangunan termasuk pembinaan balai dan perumahan di seluruh Malaysia. PDRM sedang melakukan tindakan susulan untuk melaksanakan pembangunan baharu ini bagi bangunan-bangunan yang lama yang tidak ekonomi untuk dibaiki. Bangunan-bangunan yang dikenal pasti ini akan disenaraikan mengikut keutamaan dalam Rolling Plan Rancangan Malaysia ke-12. Perancangan projek ini penting dalam usaha PDRM memenuhi keperluan dan meningkatkan imej serta tahap rasa selamat masyarakat. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Tampin, bagi IPD Tampin dan juga balai-balai di bawah pentadbiran Tampin, sejumlah 725,000 ringgit Malaysia telah disalurkan bagi tahun 2019 240,000 dan bagi tahun 2020 485,000. Terima kasih. Soalan tambahan, sila Tampin. Terima kasih kepada Menteri dan jawapan yang agak lengkap. Cuma ada beberapa persoalan yang saya nak timbulkan. Yang pertama ialah apakah perkembangan plan strategik 5 tahun dalam menaik taraf IPK ibu pejabat daerah ataupun balai-balai polis daerah apakah ianya termasuk di daerah Tampin. Yang kedua, bagaimana pembinaan balai polis baru di kawasan-kawasan perumahan baru umpamanya di Kedah. Yang ketiga, sejauh mana rumah-rumah kediaman polis yang telah uzur
dipantau untuk diperbaiki, dan yang akhir sekali bagaimana kementerian memastikan setiap projek yang dilaksanakan bebas dari perketirisan dan juga pembaziran. Terima kasih. Baiklah, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Memang saya sebut tadi kita ada pelan strategi 5 tahun sepanjang rancangan Malaysia ke-12. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, dalam rancangan Malaysia ke-12 melalui pelan strategi PDRM ini, kita mempunyai sebanyak 103 tajuk yang melibatkan pembinaan IPK, pembinaan IPD dan juga pembinaan bala-bala polis. Mengenai IPD Tampin, Yang Berhormat boleh berbincang dengan kita untuk kita bincang sejauh mana keperluan, sama ada itu keperluan yang mendesak atau kita boleh secara tahunan kita memberikan peruntukan untuk pembangunan atau penyelenggaraan dari segi pembaikan seperti amalan biasa. Mengenai balai-balai polis di taman, memang dahulu kita ada balai-balai polis komuniti dan kita akan melihat sejauh mana kesesuaian untuk kita meneruskan balai-balai komuniti ini dari segi status tanah dan juga kekangan penjawatan yang sedia ada. Terima kasih Yang Berhormat, dan kita pastikan bahawa setiap pembinaan ini kita pastikan tidak ada ketirisan yang berlaku di bawah KDN dan juga PDRM. Terima kasih Yang Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Datuk Wilson Onggak Anak Kumbung ke Yang Berhormat Hulu Rajang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan Hulu Rajang nombor 5. Sila Menteri Kesihatan jawab, tempoh masa 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Rajang. Tuan Yang Di-Pertua, Klinik Kesihatan Sungai Asap memberi perkhidmatan kesihatan dan rawatan kepada seramai 13,056 orang jumlah penduduk di kawasan operasinya. Perkhidmatan kesihatan yang disediakan di klinik kesihatan ini adalah perkhidmatan kesihatan ibu dan anak, pesakit luar iaitu OPD, Outpatient Department, farmasi, radiologi dan makmal. Klinik kesihatan ini juga menempatkan pusat kawalan malaria bagi daerah Belaga. Jumlah anggota kesihatan yang bertugas di fasiliti ini adalah seramai 73 anggota kesihatan yang terdiri daripada 41 anggota kesihatan klinik kesihatan dan 32 orang anggota kesihatan di pusat kawalan malaria. Buat masa ini, klinik kesihatan Sungai Asap mempunyai 23 buah quarters yang menjadi kediaman bagi lebih 30 orang staf. Walau bagaimanapun, bilangan kuartus kaki tangan ini masih tidak mencukupi. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia bercadang untuk membina kuartus kediaman tambahan di ruang tapak Klinik Kesihatan Sungai Asap sedia ada. Cadangan ini akan dimohon dalam rancangan Malaysia ke-12 akan datang. Sehingga Jun 2020, sejumlah 520 orang pakar perubatan keluarga atau dipanggil FMS Kementerian Kesihatan Malaysia yang sedang berkhidmat di 326 klinik kesihatan di seluruh negara. Seramai 34 orang pakar perubatan keluarga sedang berkhidmat di 11 daerah di negeri Sarawak. Dalam keadaan negara dilanda pandemik COVID-19 ini, terdapat perubahan sedikit kepada perancangan dan aktiviti yang telah dirancang termasuk peperiksaan akhir bagi program sarjana perubatan. Ini telah menyebabkan perancangan penempatan pegawai perubatan pakar ke klinik kesihatan juga yang dirancang tertunda. Walau bagaimanapun, bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan primer, termasuk perkhidmatan kepakaran perubatan keluarga kepada pesakit dan masyarakat berterusan, sama ada di bandar ataupun luar bandar, perkhidmatan secara lawatan iaitu visiting dan izin secara berkala oleh anggota kesihatan termasuk pegawai perubatan dan pakar perubatan keluarga, klinik bergerak, pasukan doktor udara ataupun flying doctor service dan program kesihatan outreach program dilaksanakan. Perkhidmatan lawatan doktor pakar perubatan keluarga secara berkala sekurang-kurangnya sekali sebulan turut diberikan mengikut keperluan dan keupayaan sumber sedia ada. Buat masa ini, Klinik Kesihatan Sungai Asap mendapat perkhidmatan kepakaran perubatan daripada Klinik Kesihatan Kapit yang dibuat secara lawatan sekurang-kurangnya 2 kali sebulan. Sekian, terima kasih. Terima Menteri, soalan tambahan sila Hulu Rajang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jadi saya mintalah saya tahu satu kekurangan kuartus untuk para
doktor kita di Sungai Asap. Yang kedua saya minta Yang Berhormat Menteri, iaitu at least jusasi khas untuk doktor pakar perubatan tetapkan di klinik Sungai Asap ini. Jadi saya minta Yang Berhormat Menteri kalau boleh ini COVID ini makin menular, saya minta bahagian Kapit sendiri mempunyai klinik pakar atau doktor pakar perubatan keluarga di Sungai Asap. Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Lurah Rajang. Memang menjadi keperluan Kementerian Kesihatan Malaysia menyediakan doktor dan juga pakar-pakar di klinik kesihatan dewasa ini. Dan untuk makluman Yang Berhormat, di klinik kesihatan Sungai Asap terdapat 5 orang doktor. Walaupun tidak terdapat seorang pun doktor pakar perubatan keluarga di situ, walaupun doktor pakar kesihatan keluarga daripada daerah Kapit yang menyelia dan juga datang ke klinik kesihatan Asap sebulan 2 kali. Dan untuk keperluan jusasi khas untuk klinik kesihatan, kita akan pertimbangkan apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Lurah Rajang. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Selanjutnya saya ingin menjumpa Yang Berhormat Tuan Awang Husaini bin Syari Putatan. Yang Berhormat tiada dalam Dewan. Saya seterusnya menjemput Yang Berhormat Datuk Muhammad bin Alamin Kimanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kimanis nombor 7. Sila Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau timbalannya untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kimanis yang bertanyakan soalan ini. Tuan Yang di-Pertua, secara umumnya strategi dan hala tuju Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI berkaitan ekspor dan import negara adalah yang pertama, meningkatkan ekspor, dan yang kedua, menggalakkan penggantian barangan import. Dan langkah-langkah yang telah diambil oleh MITI menerusi Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRID, untuk meningkatkan ekspor negara adalah seperti berikut. Pertama, membantu syarikat menjalankan promosi ekspor dengan memperkukuhkan Grant Pembangunan Pasaran ataupun dengan izin Market Development Grant, MDG, menerusi platform digital di mana MATRID telah memperluaskan skop MDG untuk menampung kos penyertaan syarikat Malaysia di dalam pameran perdagangan antarabangsa secara maya di dalam ataupun di luar negara, dan juga menampung sehingga 30% kos logistik termasuk pengangkutan dan pergudangan bagi penghantaran produk ke luar negara. Dan bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Oktober 2020, permohonan daripada 1,250 syarikat telah diproses dengan grant sebanyak 20.85 juta telah disalurkan. Keduanya menyediakan pelbagai risikan pasaran untuk pengeksport yang boleh diakses secara atas talian menerusi perkhidmatan MyExport. Yang ketiga, melaksanakan padanan perniagaan antara pengimport luar negara dan pengeksport Malaysia melalui program e-BizMatch. Keempat, menggalakkan syarikat-syarikat tempatan menggunakan platform digital melalui program e-trade. Dan kelima, menggiatkan program-program pemerkasaan pengeksport melalui latihan pengeksport melalui kaedah webinar. Tuan Yang di-Pertua, untuk menggalakkan penggantian import pula, MATRID melalui Global Sourcing Program dengan izin giat mendorong syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk membekalkan komponen kepada syarikat pengeluar di Malaysia, termasuk syarikat multinasional. Dan kita juga menggalakkan syarikat tempatan meningkatkan akses pasaran global dengan integrasikan syarikat Malaysia ke rantaian bekalan global dunia. Tuan Yang di-Pertua, langkah-langkah bagi meningkatkan keyakinan pelabur asing. Pertama, untuk meningkatkan keyakinan pelabur asing, kita mewujudkan kerjasama yang erat di antara MITI dan juga agensi di bawahnya seperti MIDA dengan agensi-agensi di setiap negeri, termasuk di Sabah, di mana Sabah kita bekerjasama dengan melalui pejabat MITI wilayah Sabah dan pejabat MIDA negeri Sabah dengan Kementerian Pembangunan Perintasan Sabah dan Sabah Economic Development dan Investment Authority sedia. Keduanya memperkenalkan berbagai skim insentif cukai dan pelaburan melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Penjana untuk menarik pelabur asing ke Malaysia. Dan ketiga, memudahkan proses kelulusan
dan mempercepatkan pelaksanaan projek melalui penubuhan unit PACU, Project Acceleration and Coordination Unit. Dan keempat, memberi kelulusan lesen pengilang tidak sensitif dalam tempoh 2 hari melalui platform digital EML. Kelima, menubuhkan One Stop Center OSC untuk memudah cara urusan kemasukan pelawat perniagaan. Dan kita juga mengadakan dialog dengan Kedutaan Persetujuan Tinggi Asing, Dewan Perniagaan, Persatuan Industri untuk mencari penyelesaian kepada cabaran yang dihadapi oleh pelabur luar. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Sila Kimanis, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan itu. Hala tuju dan strategi yang telah pun dinyatakan tadi mudah-mudahan akan dapat meningkatkan keyakinan pelabur di Sabah oleh kerana kita berhadapan dengan fenomena global yang luar biasa COVID-19. Pelaburan agak sedikit membimbangkan kita di Sabah itu. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri ada menyatakan bahawa galakan cukai sedia ada bagi Sabah Development Corridor SDC dilanjutkan hingga tahun 2022. Itu yang maklumat yang kita terima. Dan soalan saya, apakah sektor pelaburan yang diberi tumpuan di Sabah dan khususnya di Kimanis barangkali kalau ada. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Kimanis yang begitu prihatin terhadap kemajuan dan juga kehidupan rakyat Sabah. Dan untuk makluman Yang Berhormat Kimanis, berkenaan dengan sektor pelaburan yang diberi tumpuan, kita boleh berpandu kepada projek flagship di bawah Sabah Development Corridor SDC yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, di mana ia merangkumi pelbagai kluster seperti berikut. Yang pertamanya ialah pelancongan dan ekonomi kreatif seperti reka bentuk produk seni craft, fashion, aksesori. Dan keduanya ialah penternakan dan industri pembuatan yang berasaskan kepada hasil keternakan. Dan ketiga ialah industri yang berasaskan pertanian, di mana lokasi pembangunan sektor ini adalah terletak di kawasan Yang Berhormat Kimanis dan juga di Papar, di mana ia termasuk penghasilan produk halal, farmaseutika dan biofarmaseutika dan juga bioteknologi. Dan keempat ialah industri berasaskan kelapa sawit. Kelima, industri berasaskan petroleum dan gas. Kelima, hub pendidikan. Dan juga yang terakhir ialah dengan izin Marine Integrated Cluster. Tuan Yang di-Pertua, saya fikir ini merupakan sektor-sektor pelaburan yang kita akan beri tumpuan dan saya yakin dan percaya kerjasama yang erat di antara Sabah dengan Kementerian MITI akan menghasilkan yang keputusan yang baik. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Puan Alice Lau Keong Yeng, Lanang. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan Lanang, soalan 8. Sila Menteri Kesihatan jawab 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Lanang. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan seperti mana ketetapan Akta Perubatan 1971 hanya mempunyai obligasi untuk menyediakan penempatan bagi latihan siswazah dan atau khidmat wajib. Lantikan secara kontrak dibuat bagi membolehkan graduan diberi penempatan untuk tujuan pendedahan pengalaman menerusi latihan siswazah dan khidmat wajib tanpa tertakluk kepada penjawatan tetap. Namun begitu, tertakluk kepada faktor kekosongan jawatan, pertimbangan pelantikan tetap dibuat secara berasingan dari semasa ke semasa, mengambil kira pegawai memenuhi syarat pelantikan dan juga merit yang ditetapkan serta diperakukan oleh jawatankuasa penilaian untuk dilantik tetap. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memberikan keutamaan kepada anak kelahiran Sarawak untuk mengisi jawatan kosong di fasiliti kesihatan di Sarawak. Sebagai contoh, daripada 94 pegawai kohort tahun 2017 yang dilantik tetap dan ditempatkan di Sarawak pada April 2020, kesemua 74 pegawai kelahiran Sarawak yang layak diperakukan dalam kohort tersebut telah dilantik secara tetap. Berkenaan dengan status terbaru pelantikan secara kontrak, kerajaan pada September 2020 telah bersetuju meluluskan penyambungan kontrak secara one-off 6 bulan lagi bagi sejumlah 79 pegawai perubatan yang mana mereka telah melengkapkan khidmat wajib sahaja kerana telah mengikuti latihan siswazah di luar negara.
Kelulusan ini adalah tambahan kepada kontrak 6 bulan sedia ada yang diberikan sebelum ini bagi menyokong usaha Kementerian Kesihatan Malaysia memastikan kesinambungan perkhidmatan serta membantu membendung penularan wabak COVID-19. Penyambungan kontrak secara one-off ini mencerminkan keprihatinan kerajaan bagi membolehkan pegawai meneruskan penyampaian perkhidmatan serta masih mempunyai pekerjaan dalam situasi ekonomi yang mencabar pada masa ini. Penyambungan kontrak yang diberikan ini dibuat setelah mengambil kira faktor keupayaan keuangan kerajaan. Pada masa ini, kerajaan sedia ada melaksanakan pendekatan right sizing melalui penyusunan semula perjawatan dari semasa ke semasa berdasarkan kepada keperluan perkhidmatan. Selain itu, kerajaan telah mewujudkan jawatan tambahan di KKM sebanyak 10,675 jawatan secara berfasa bagi menampung keperluan di fasiliti baharu dan yang dinaik taraf yang masih belum dapat beroperasi sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Silakan Ibu Rawal Anang, soalan tambahan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, isu yang paling penting adalah kekurangan doktor di kawasan pedalaman. Maka soalan tambahan saya adalah, adakah kementerian akan memberikan keutamaan kepada untuk lantikan tetap kepada mereka yang telah berkhidmat di kawasan pedalaman untuk menggalakkan lebih banyak pegawai perubatan perkhidmat di kawasan pedalaman, dan adakah kementerian bercadang untuk memberi sekurang-kurangnya 90% lantikan tetap di hospital-hospital Sarawak kepada doktor dari Sarawak seperti yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, iaitu sasaran 90% guru tempatan di Sarawak. Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Lanang. Kekurangan doktor di pedalaman dan juga di kawasan bandar mengikut unjuran iaitu nisbah doktor kepada penduduk kita laksanakan, dan sekarang ini Malaysia mempunyai nisbah 1 ke 482 penduduk doktor. Untuk mencapai nisbah tersebut, kita memerlukan bilangan doktor yang melengkapkan latihan siswazah dan dilantik untuk berkhidmat wajib selama 2 tahun, sama ada mereka akan dilantik tetap ataupun secara kontrak. Walaupun keperluan untuk negeri Sabah memang diutamakan untuk anak kelahiran Sabah. Seperti contoh yang saya maklumkan tadi, bahawa kesemua kohort 2017 yang kedua Sarawak lah Menteri. Kelahiran Sabah, Sarawak dilantik secara tetap. Bukan Sabah. Dan telah Sabah di Sarawak dilantik secara tetap, dan kita akan terus menerus membantu graduan-graduan yang lahir di Sarawak. Apabila mereka berminat untuk kembali ke negeri Sarawak, kita beri keutamaan. Dan juga sasaran kita untuk melengkapkan nisbah 1 ke 450 perlu dicapai, dan kita tengah berusaha ke arah itu. Terima kasih Menteri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Tajuddin Abdul Rahman Pasir Salak. Terima kasih Datuk. Soalan saya nombor 9. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan atau timbalannya menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Untuk maklumat Yang Berhormat, dalam rancangan Malaysia RMK ke-11, MAFI telah sedang dan akan melaksanakan beberapa projek untuk menaik taraf sistem pengairan dan saliran di skim pengairan Sungai Manik. Projek yang telah siap adalah kerja-kerja menaik taraf sistem tersier tali air 3B serta kerja-kerja berkaitan di skim pengairan Sungai Manik. AIDA seberang Perak dengan kos sebanyak RM6.3 juta dan projek menaik taraf sistem saliran pengairan Sungai Manik fasa 1 daerah hilir Perak dengan kos sebanyak RM1.66 juta. Manakala terdapat 2 projek yang sedang dilaksanakan adalah yang pertamanya projek menaik taraf tali air kedua di tali air 1, 2, 3, 4 dan 5 di skim pengairan Sungai Manik, daerah hilir Perak dengan kos sebanyak RM29.65 juta yang melibatkan kerja-kerja menaik taraf tali air kedua sepanjang 25 km. Keduanya, kerja-kerja menaik taraf tali air tersier di skim pengairan Sungai Manik AIDA seberang Perak dengan kos 8.16 juta sepanjang 13 km.
Pihak MAFI sentiasa komited dalam memastikan setiap rancangan pembangunan akan disiapkan seperti yang dirancangkan. Akan tetapi, pihak MAFI juga menghadapi beberapa kekangan di luar bidang kuasa yang menyebabkan kelewatan sesuatu projek pembangunan. Antaranya ialah disebabkan oleh pandemik COVID-19, faktor cuaca, perubahan reka bentuk bagi menyesuaikan keadaan di tapak dan faktor aktiviti pertanian yang sedang dijalankan telah merencatkan pelaksanaan projek pembangunan. Pihak MAFI juga akan membuat pemantauan secara berterusan terhadap projek ini dan plan pemulihan yang dicadangkan oleh pihak kontraktor perlu dipatuhi. Sekiranya pihak kontraktor masih gagal menyiapkan kerja dalam tempoh lanjutan kontrak yang telah diteluskan tanpa alasan yang kukuh, pihak MAFI akan meneliti dan tidak teragak-agak untuk mengenakan denda lewat sebagai ganti rugi, LED atau mana-mana tindakan yang boleh diambil oleh pihak MAFI berdasarkan syarat-syarat kontrak. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Tuan Menteri. Sila Pasir Salak soalan tambahan. Terima kasih Datuk. MAFI ini kalau cakap Arab maknanya ada lah, finish. MAFI. Betul tak cakap Arab? Jadi ini dah hello Kementerian Pertanian ubah MAFI lah, itulah ini. Yang pentingnya projek itu berjalan. Dan sebahagian daripada projek-projek tadi yang disebutkan tak siap lagi tu kerana pemilihan kontraktor. Itu dipilih waktu saya ada sana dulu lagi. Saya dah bagi tahu ke SU, chairman, pengurusi tender komiti. Saya kata ini kontraktor ni tak boleh. Tengok rupa pun tahu bukan kontraktor. Ini yang duduk coffee house melobi projek ni. Tapi bagi juga. Degil. Bagi juga. What happened? Now is terbengkalai. Saya dah bagi tahu dia pun tak ke mana dah. Mungkin retender. Betul ke? Saya nak tanya pada menteri. So what I'm trying to say dengan izin Datuk, menteri kena berhati-hati dengan pegawai kerajaan KSU yang merupakan chairman tender komiti ni. Jangan tersalah pilih kontraktor. Ya? Itu saya minta jawapan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih. Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Untuk maklumat yang ahli yang berhormat, sebenarnya pemilihan untuk melaksanakan projek yang telah disebut tadi adalah berdasarkan daripada kesesuaian, bukan sahaja daripada bidang harga, baik bidang kebolehan dan juga track record. Dan apabila projek ni yang dipilih dulu tak ada track record, KSU dulu pilih. Tak ada track record. Pastikan KSU yang ada ni. Siapa juga pegawai penguasa yang mengurusikan pemilihan adalah orang yang telah dipertanggungjawabkan, dan kita yakin dengan kebolehan mereka, dan pemilihan ini adalah berdasarkan daripada bukan saja faktor yang saya sebutkan tadi, tetapi kebolehan dan juga track record secara kontraktor. Pada ketika ini, mana-mana projek yang menghadapi masalah, sebenarnya saya telah sebutkan satu persatu tentang masalah yang sedang kita hadapi dan kekangan yang pada ketika ini terpaksa semua pihak mengakui bahawa bukan sahaja daripada faktor cuaca, perubahan reka bentuk dan penyesuaian faktor dan juga tapak aktiviti pertanian yang sedang dijalankan. Apatah lagi dengan COVID-19 ini, apabila kita menghadapi satu arahan daripada pihak JKR untuk menghentikan kerja untuk masa 2 bulan. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Seri. Kawan punya pasal okeylah, boleh terima. Sekarang saya ada satu lagi. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Rosman bin Isli, Yang Berhormat Labuan. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan Labuan nombor 10. Sila Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan atau Timbalan yang menjawab. 3 minit. Untuk makluman Yang Berhormat Labuan, Kementerian Wilayah Persekutuan menerusi Perbadanan Labuan PL sentiasa mengambil perhatian khusus bagi merancang dan mendapatkan peruntukan bagi pembangunan sektor pertanian dan perikanan di wilayah Persekutuan Labuan. Pada tahun 2017,
KWP telah melaksanakan program Labuan Go Green iaitu dengan pembekalan 30,125 anak benih kelapa matek, pandan dan tacunan. Program ini adalah dengan kerjasama Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Agihan benih kelapa adalah kepada penduduk-penduduk di 27 kampung di wilayah Persekutuan Labuan serta kaki tangan Perbadanan Labuan. Manakala bagi pencapaian program bantuan perusahaan ikan bilis, pada tahun 2018, Kementerian Wilayah Persekutuan menerusi Perbadanan Labuan telah melaksanakan inisiatif dalam sektor perikanan iaitu di bawah program Permekasaan Ekonomi Bumiputera PEB. Kementerian telah meluluskan peruntukan sebanyak 112,000 dan sebanyak RM38,000 bagi menggunakan sebahagian baki peruntukan penjimatan program Perbadanan Labuan di bawah insentif pembinaan perusahaan ikan bilis menggunakan kaedah bagang. Setakat ini, 9 pengusaha bagang telah menerima insentif bantuan RM15,000 bagi setiap bagang yang dibina dan beroperasi. Selain itu, terdapat pertambahan 7 lagi pengusaha bukan di bawah program Perbadanan Labuan yang menjalankan perusahaan tersebut. Hal ini kerana menerusi pemantauan hasil pendapatan bulanan, pengusaha yang dilaporkan oleh pengusaha melebihi RM10,000 sebulan dan perkara ini telah menarik minat para pengusaha yang lain untuk menerokai bidang tersebut. Kementerian juga telah meluluskan permohonan bantuan baik pulih bagang yang rosak akibat ribut dan monsun timur laut dengan jumlah peruntukan RM100,000 dan telah memanfaatkan seramai 7 orang pengusaha yang terkesan dengan kerosakan bagang. Pada musim pandemik COVID-19 ini, Kementerian Wilayah Persekutuan menerusi Perbadanan Labuan telah memberikan insentif RM500 kepada 15 pengusaha bagang yang terkesan dengan pandemik tersebut dengan nilai RM7,500. Untuk makluman yang berhormat juga, susulan lawatan kerja saya yang lakukan pada 11 hari bulan September 2020 baru-baru ini ke bengkel pemprosesan perusahaan ikan bilis di Kampung Berbuluh Laut, pihak Kementerian Wilayah Persekutuan telah meluluskan permohonan bagi kerja-kerja membina tapak pelantar mesin penggedaan ikan bilis dengan anggaran kos RM250,000. Terima kasih. Soalan tambahan, sila Labuan. Terima kasih Datuk Speaker. Dalam keadaan ekonomi sekarang, impak daripada COVID-19, ramai pengusaha-pengusaha pertanian dan juga nelayan mempunyai produk yang berlebihan tak boleh dijual. Tangkapan ikan, produk bilis dan juga banyak barang-barang makanan yang lain. Dan pada masa yang sama, ramai di Labuan banyak keluarga yang memerlukan bakul makanan. Soalannya, bolehkah Kementerian Wilayah menyalurkan peruntukan yang cukup untuk Perbadanan Labuan melaksanakan satu program untuk membeli produk-produk ini dan seterusnya menjadikan ia sebagai bakul makanan. Jadi satu peruntukan boleh buat dua bantuan. Beli barang produk usahawan dan bagi bakul makanan kepada yang memerlukan. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Saya mengucapkan terima kasih ke atas YB Labuan yang begitu prihatin dan mencadangkan sesuatu yang bagus. Kementerian akan mengkaji bagaimana peruntukan-peruntukan lain boleh digunakan untuk maksud tersebut dan kita akan berikan satu jawapan bertulis kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR16/2020 Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Saya jemput Yang Berhormat Menteri Pertahanan untuk menjawab. 20 minit. Terima kasih, Tuan Ketua. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu bagi pihak Kementerian Pertahanan, saya ingin menyatakan penghargaan kepada 6 ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian semasa perbahasan belanjawan tahun 2021 di peringkat dasar yang telah menyentuh perkara-perkara di bawah bidang tanggungjawab Kementerian Pertahanan. Antara ahli yang berhormat tersebut adalah Yang Berhormat Kota Raja,
Yang Berhormat Raub, Yang Berhormat Pontian, Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Pasir Mas dan Yang Berhormat Kota Samaran. Terlebih dahulu izinkan saya untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak kerajaan yang telah mencadangkan untuk memperuntukkan sejumlah 15.86 bilion kepada Kementerian Pertahanan pada belanjawan tahun 2021. Dan sekiranya cadangan peruntukan ini diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini, jumlah yang diterima Kementerian iaitu sebanyak 15.86 bilion adalah merupakan peningkatan 1.8% berbanding dengan peruntukan belanjawan tahun 2020 iaitu penambahan sebanyak 280 juta. Dengan peruntukan belanja pembangunan ataupun DE sebanyak 4.5 bilion iaitu peningkatan sebanyak 46.1% berbanding peruntukan pembangunan pada tahun 2020 iaitu penambahan sebanyak 1.4 bilion ringgit. Dan bagi belanja mengurus ataupun OE adalah sebanyak 1.35 bilion iaitu penurunan sebanyak 9.1% berbanding dengan peruntukan mengurus pada tahun 2020 iaitu pengurangan sebanyak 1.14 bilion. Pengurangan ini adalah disebabkan oleh peningkatan peruntukan yang besar bagi DE, bagi senggaraan dan naik taraf aset utama Angkatan Tentera Malaysia untuk memastikan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia sentiasa pada tahap tertinggi. Peruntukan belanjawan ini turut mengambil kira tentang peranan ATM dalam menangani wabak COVID-19 dan operasi benteng ataupun Ops Benteng yang melibatkan gerak kerja bersepadu antara pelbagai agensi keselamatan dalam mengawal sempadan negara. Kementerian beriltizam peruntukan belanjawan ini akan memberikan tumpuan kepada dua fokus utama iaitu peningkatan keupayaan dan kesiapsiagaan ATM dan menjaga aspek kebajikan warga dan veteran ATM. Tuan Yang Dipertua, isu pertama yang ingin saya sentuh ialah berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Isu ini telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Raja yang mencadangkan kaedah diplomasi pertahanan termasuk melalui kerjasama di bawah Five Powers Defence Arrangement ataupun FPDA digunakan dalam menjaga keamanan dan mengelakkan pertarungan persenjataan di kawasan berkenaan. Tuan Yang Dipertua, Malaysia merupakan salah satu negara beneficiary di dalam FPDA yang merupakan salah satu prinsip asas dasar pertahanan negara. Perjanjian ini yang ditandatangani pada tahun 1971 di antara 5 buah negara iaitu Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand dan UK, United Kingdom, pada asalnya bertujuan untuk membangunkan pertahanan udara Malaysia dan Singapura. Negara-negara anggota FPDA ini mempunyai hubungan ketenteraan yang rapat dan seringkali menjalankan latihan dan meningkatkan keupayaan negara masing-masing dan seterusnya meningkatkan kesiapsiagaan aset dan melatih Angkatan Tentera Malaysia dalam menghadapi sebarang ancaman pihak ketiga. Sejak penubuhan, fungsi FPDA semakin berkembang berdasarkan kepada keperluan semasa. Bermula dari pertahanan udara, kini eksersis FPDA telah melibatkan ketiga-tiga domen udara, laut dan darat. Sejak tahun 2004, FPDA telah memberikan perhatian terhadap domen bukan konvensional, termasuk bantuan kemanusiaan dan bencana. Kerjasama pertahanan pelbagai hala berkonsepkan extra-regional turut diperkasakan melalui medium latihan seperti eksersis bersama SHIELD dan bersama 5 yang diadakan setiap tahun melibatkan semua anggota FPDA dan jemputan negara pemerhati. Ini bagi memastikan FPDA kekal relevan dalam persediaan untuk menangani isu keselamatan strategik dan pertahanan serantau. Sinergi yang terbina di bawah platform kerjasama FPDA ini penting untuk memenuhi dan mengimbangi keperluan strategik pertahanan
termasuk di dalam isu pertembungan kuasa besar di Laut Cina Selatan. Di dalam mengendalikan isu Laut Cina Selatan, kerajaan sentiasa mengutamakan kepentingan negara dalam setiap tindakan yang diambil. Malaysia sentiasa menekankan agar semua pihak menghormati dan mematuhi undang-undang antarabangsa termasuk Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut 1982 ataupun UNCLOS 1982. Ini termasuklah menghormati kedaulatan wilayah dan perairan dan juga kebebasan pelayaran dan penerbangan. Malaysia turut menggunakan saluran diplomasi bagi menghadapi pengaruh ketenteraan negara asing di Laut Cina Selatan. Pendirian Malaysia adalah jelas bahawa Laut Cina Selatan perlu bebas daripada kehadiran kapal-kapal perang bagi mengelakkan ketegangan di kawasan berkenaan. Jadi pada kesimpulannya, FPDA ini fokusnya lebih kepada kerjasama. Kerjasama dari segi latihan, kerjasama dari segi latihan bersama dan tidak termasuk di dalam kes yang melibatkan isu pertembungan seperti di Laut Cina Selatan. Apabila isu yang berkaitan dengan pertembungan di Laut Cina Selatan, seperti yang saya katakan, kita menyelesaikan secara diplomatik, maka Kementerian Luar lah yang berperanan di dalam membincangkan apa saja isu yang berkaitan dengan pertembungan seperti yang berlaku di Laut Cina Selatan yang melibatkan kuasa-kuasa besar. Ini lebih kepada Kementerian Luar Negara. Isu seterusnya ialah berkenaan dengan peruntukan bajet kepada Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan ataupun STRIKE yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Raja dan juga Yang Berhormat Raub. Yang Berhormat Kota Raja mencadangkan supaya ditingkatkan peruntukan bajet kepada STRIKE bagi memenuhi peranan dalam program-program penyelidikan dan pembangunan industri pertahanan. Manakala YB Raub mencadangkan secara spesifik agar peruntukan bajet bagi penyelidikan ancaman senjata biologi yang diuntukkan pada bajet 2021. Kita amat terima kasih kepada pandangan Yang Berhormat khususnya mengenai ditingkatkan peruntukan bajet. Ya, fokus kita bajet. Memang benar objektif STRIKE adalah untuk membangunkan teknologi persenjataan dan aset ketenteraan yang mana tujuan kita adalah supaya Malaysia mampu untuk membangunkan aset-aset ketenteraan sendiri tanpa bergantung kepada negara luar. Walaupun isunya adalah bajet. Bagi peruntukan, saya nak maklumkan tentang bajet. Bagi peruntukan bajet pada STRIKE dalam melaksanakan penyelidikan dan pembangunan pertahanan ataupun R&D pertahanan, pihak kementerian menggunakan peruntukan yang diberikan di bawah rancangan Malaysia. Sebagai contoh, di bawah RMK 11 selama 5 tahun, 2016 hingga 2020, STRIKE menerima peruntukan bajet sebanyak 96.18 juta dan daripada jumlah tersebut, hanya 7.4 juta saja untuk tujuan R&D. 5 tahun kita dapat 7.4 juta. Maknanya sejuta lebih saja setahun untuk R&D. Ini merupakan satu bajet yang agak terlalu kurang untuk kita mengadakan R&D untuk teknologi persenjataan. Bagi RMK 12, 22 hingga 21, Kementerian telah mengemukakan cadangan peruntukan sebanyak 607.5 juta kepada JPM bagi dipertimbangkan untuk memenuhi pembangunan fasiliti dan projek penyelidikan dan pembangunan. Daripada jumlah permohonan berkenaan, sebanyak 192 juta adalah bagi tujuan R&D. Jadi adalah diharapkan jika diluluskan peruntukan ini, kelak ianya pastinya akan dapat memenuhi peranan dan fungsi STRIKE untuk membantu ATM, Agensi Keselamatan dan Industri Pertahanan Tempatan. Jadi saya terima kasih kepada Yang Berhormat. Satu, Yang Berhormat, Kota Raja telah pun mencadangkan dinaikkan bajet untuk R&D ini dan saya mengharapkan sokongan daripada semua
ahli-ahli yang berhormat sekalian supaya dapat diluluskan di bawah RMK 12 ini. YB Menteri. Tuan Speaker, daripada peruntukan tersebut, YB Menteri Kanan, berapakah diperuntukkan untuk kerjasama kajian dengan UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, yang mana kita tahu UPNM juga terdapat ramai pakar-pakar yang berkaji berkaitan dengan pertahanan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Tuan. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti Yang Berhormat sedia maklum bahawa UPNM ni di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan saya difahamkan di bawah Pengajian Tinggi mereka memperuntukkan sejumlah peruntukan untuk dibuat R&D ni, ya. Dan insya-Allah saya akan dapatkan lebih detail tentang memang ada kerjasama di antara STRIKE dengan UPNM, cuma dari segi jumlah yang diperuntukkan tu perlu saya dapatkan dengan cara yang lebih detail dan saya akan maklumkan kepada Yang Berhormat melalui jawapan tertulis. Yang Berhormat Raup tanya tentang senjata biologi. Suka saya jelaskan bahawa kementerian sedang meneliti cadangan peruntukan kewangan untuk penyelidikan berkaitan dengan ancaman senjata biologi dan memandangkan penyelidikan ini adalah kompleks. Kementerian Pertahanan sedia bekerjasama dengan agensi-agensi lain untuk melaksanakan penyelidikan bersama dalam menangani ancaman tersebut. Untuk mengekang sebarang percambahan senjata biologi yang boleh memberikan kuasa yang meluas kepada manusia, Kementerian Pertahanan juga dalam proses penggubalan rang undang-undang berkaitan dengan senjata biologi sebagai salah satu langkah pencegahan dalam negara untuk menangani ancaman tersebut di masa-masa akan datang. Yang Berhormat Pontian membangkitkan tentang mencadangkan program Jiwa Murni diperhebatkan dan terutamanya pelaksanaan dengan membina rumah kepada warga miskin, orang yang terlibat dengan bencana seperti kebakaran dan juga pembinaan rumah panjang. Untuk makluman Yang Berhormat Pontian, Angkatan Tentera Malaysia sentiasa komited dalam melaksanakan program Jiwa Murni bagi membantu rakyat yang memerlukan. Pada tahun 2019 dan 2020, ATM telah melaksanakan program Jiwa Murni dengan membaiki atau membina sebanyak 60 buah rumah untuk mangsa ribut, kebakaran, golongan asnaf dan veteran ATM, dan pelaksanaan ini adalah secara berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain dan juga agensi lain seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Majlis Agama Islam, Bau State Holding, Felda dan TMB. Walaupun kita tidak ada peruntukan khusus pada tahun ini, kita akan menggunakan peruntukan sedia ada dan saya akan berbincang dengan pihak, akan mengarahkan pihak kementerian untuk menggunakan wang sedia ada untuk projek Jiwa Murni. Selain daripada Jiwa Murni bersama kementerian lain, kita akan menggunakan peruntukan sedia ada untuk Jiwa Murni di bawah kementerian sendiri. Terlaluan. Sedikit Yang Berhormat Menteri. Ya, silakan. Adakah Jiwa Murni itu hanya untuk rumah ataupun buat jambatan ataupun jalan di tempat-tempat tertentu yang sukar? Dan saya juga ada membangkitkan mengenai pertambahan peruntukan untuk Eskom, S-Zone bagi memastikan kita tidak bocor sempadan yang menyebabkan berlaku penularan COVID antara sebab bocor sempadan terutama di Sabah. Apa pandangan Yang Menteri? Terima kasih. Talaluan. Terima kasih. Sedikit. Talaluan. Padang Serai. Padang Serai, okey. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Di-Pertua. Saya ingin tanya kepada Menteri, mengapakah bajet kali ini tidak diberi apa-apa faedah pada orang-orang yang pencen lama dengan pencen baru. Saya banyak kali telah dimukakan masalah-masalah tersebut, tapi masih lagi tidak diindahkan oleh kerajaan sekarang. Di samping itu juga saya ingin tanya, bagaimana dengan memberikan RM300 one-off, di mana RM25 satu bulan, sehari 83 sen untuk seorang prajurit diberi. Saya rasa malu betul kerajaan beri pada kita. Sila bagi penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Memang dari segi Jiwa Murni ini tidak termasuk kepada pembinaan ataupun repair, baik pulih rumah semata-mata.
Kalau kita lihat banyak projek-projek jiwa murni yang berkaitan dengan kementerian lain, kerjasama dengan kementerian lain. Waktu saya di KKLW, projek penaik taraf Jalan Balak misalnya adalah dilaksanakan secara jalan jiwa murni di Sabah, di Sarawak dan sebagainya. Jadi termasuk yang lain. Tentang kawalan sempadan, insya-Allah ada tajuk lain saya akan jawab. Mengenai sebenarnya saya boleh tak jawab sebenarnya pertanyaan daripada Padang Serai kerana ini keluar daripada tajuk. Saya pun masa tak banyak, 3 minit lagi. Saya akan jawab secara bertulis ya kepada Padang Serai. Mengenai PLKN, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Pontian di atas cadangan untuk mewujudkan semula PLKN. Untuk makluman Yang Berhormat, program PLKN telah dimansuhkan pada tahun 2018. Ya, telah dimansuhkan oleh kerajaan sebelum ini. Namun demikian, berdasarkan kepada kesan program yang baik dalam pembentukan patriotisme remaja yang telah menyertai program ini, pihak kementerian akan mencadangkan semula kepada jemaah menteri agar program ini dilaksanakan semula. Ia juga bersesuaian dengan perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan tahun 2020 yang meletak semula Akta Latihan Khidmat Negara 628 di bawah Kementerian Pertahanan. Kita akan menyediakan kertas memorandum jemaah menteri untuk diluluskan oleh jemaah menteri nanti. YB Arau membangkitkan isu jurulatih kontrak PLKN yang telah tamat kontrak dan mencadangkan diserapkan dalam perkhidmatan di kementerian atau agensi kerajaan yang lain. Untuk makluman Yang Berhormat Arau, JPA telah menawarkan pelantikan kontrak secara soft landing kepada 1,394 orang bekas pegawai lantikan kontrak Jabatan Latihan Khidmat Negara dan ditempatkan di pelbagai agensi bagi tempoh 1 tahun mulai 2019 hingga 2020. Tujuan pelantikan tersebut adalah untuk memberi peluang kepada pegawai terlibat untuk menampung sara hidup mereka sebelum mendapat pekerjaan. Bagi cadangan Yang Berhormat agar pegawai diserapkan ke dalam kementerian lain dan agensi lain, perkara ini akan dirujuk kepada pihak berkuasa yang melantik seperti JPA dan sebagainya. Isu seterusnya adalah mengenai pos kawalan sempadan dan anggota di kawasan sempadan Sarawak, Kalimantan bagi meningkatkan kawalan keselamatan dan mengekang kemasukan parti. Dua Yang Berhormat yang membangkitkan isu ini, iaitu Yang Berhormat Samarahan dan tadi disebut oleh Yang Berhormat Pontian. Untuk makluman Yang Berhormat, kita memang akan memperkasakan dan memperkukuhkan kekuatan kita di kawasan sempadan negara. Tak kiralah Sarawak, Kalimantan, Sabah, Filipina, Utara dengan Thailand dan semua di kawasan sempadan. Kita mempunyai satu regimen khusus untuk mengawal kawasan sempadan yang dinamakan RS ataupun Regimen Sempadan. Bagi Sarawak, saya habiskan dulu. Padang Serai. Saya habiskan dulu. Yang Berhormat Padang Serai, Menteri nak habiskan dulu. Saya ada 53 saat. Di setakat hari ini, bagi Medan Timur iaitu di Sabah dan Sarawak, kita telah pun mempunyai 16 pos sempadan. Dan iaitu 9 di Sarawak dan 7 di Sabah. Dan kita akan terus membina 19 pos kawasan sempadan lagi dan ianya melibatkan 19 pos iaitu melalui 3 fasa, iaitu fasa pertama pada tahun 2021 melibatkan 4 pos di Sarawak, 2 pos di Sabah. Untuk fasa 2 pada tahun 2022 melibatkan 5 buah pos di Sarawak dan fasa 3 melibatkan 5 buah pos di Sarawak, 3 pos di Sabah. Maknanya di Sarawak akan ada 14 pos lagi selain daripada 9 yang telah ada di Sarawak. Maknanya kita akan terus memperketatkan kawalan sempadan kita bukan sahaja bagi menyekat kemasukan parti tetapi juga untuk menyekat jenayah rentas sempadan
yang mungkin berlaku di kawasan-kawasan sempadan. Saya ada satu lagi yang perlu dijawab, iaitu tentang LCCS. Kalau dibenarkan, kalau tidak saya berikan jawapan bertulis kepada Yang Berhormat Pasir Mas. Pasir Mas ada tak di sini? Kalau Yang Berhormat Pasir Mas tak ada, saya mohon kebenaran jawapan bertulis. Minta laluan sikit, ada soalan sikit. Padang Serai. Tentang pos kawalan sempadan ke? Tak berkenaan ini pembelian kapal. Pembelian kapal tak termasuk dalam pos dalam kawalan sempadan. Walaupun Yang Berhormat, mana-mana saya tahu, mungkin waktu tak banyak untuk berbahas. Banyak perkara nak dibangkitkan. Tulis surat kepada saya, apa pun soalan saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Kementerian Kerja Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terlebih dulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada 18 ahli Yang Berhormat yang telah menyentuh isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya semasa minggu pembahasan yang lalu. Datuk Yang Di-Pertua bertemakan teguh kita menang bersama. Belanjawan kali ini memperlihatkan hasrat kerajaan dalam menjamin kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi bagi menghadapi ketidaktentuan akibat pandemik yang melanda negara kita ketika ini. KKR selaku peneraju pembangunan infra dan sektor pembangunan ataupun sektor pembinaan di Malaysia amat komited dan memastikan infra menjadi pemangkin kepada ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bagi mencapai hasrat itu, kementerian ini menerima peruntukan sebanyak 7.35 bilion ringgit, di mana pecahannya adalah belanja mengurus sebanyak 1.26 bilion ringgit berbanding 1.792 bilion ringgit pada tahun 2020, manakala belanja pembangunan pula adalah sebanyak 6.088 bilion berbanding 6.240 bilion pada tahun lalu. Secara keseluruhannya, jumlah belanja mengurus yang akan diterima KKR pada tahun 2021 menyusut sebanyak 29.67% berbanding 1.792 bilion yang diterima pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, penyusutan jumlah peruntukan ini adalah disebabkan faktor pengelasan semula beberapa kategori peruntukan aktiviti penyelenggaraan di bawah program khusus iaitu B27 kepada peruntukan belanja pembangunan P27. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, ingin saya nyatakan bahawa pengulungan saya pada hari ini akan meliputi perkara-perkara dasar seperti berikut. Pertama, projek-projek baru KKR. Kedua, sektor pembinaan. Ketiga, lebuh raya Pen Borneo. Keempat, penyelenggaraan jalan. Kelima, Central Spine Road. Dan yang keenam, projek-projek spesifik yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat. Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, bagi projek-projek baru di bawah KKR, selain projek-projek utama infrastruktur jalan yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan semasa sesi pembentangan Belanjawan 2021, lalu sukacita saya ingin memaklumkan tambahan beberapa projek infrastruktur jalan raya lain yang diluluskan dalam rolling plan pertama rancangan Malaysia ke-12. Terdapat 52 projek baru yang diluluskan pada tahun hadapan iaitu tahun 2021, di mana antara projek baru ini yang signifikan dan memberi impak besar kepada pengguna ataupun orang ramai ialah seperti berikut. Pertamanya, 7 kontrak bagi seksyen baru untuk laluan utama antara Bentong, Pahang ke Kota Baru, Kelantan dengan kos projek sebanyak 1.9 bilion dan panjang jalan sepanjang 88.3 km. Kedua, pembangunan infrastruktur jalan persekutuan di kawasan UMW High Value Manufacturing Park di Serendah, Selangor dengan kos projek 121 juta ringgit. Ketiga, jambatan baru Sungai Limbang, Jalan Lawas Merapuk bahagian Limbang, Sarawak dengan kos 115 juta ringgit. Keempat, membina jambatan baru Rantau Panjang Golok Pasir Mas, Kelantan dengan 210 juta ringgit. Kelima, pembaikan cerun dan membaik pulih jalan di laluan FT 185 Seksyen 44.1 Jalan Simpang Pulai, Blue Valley, Kintar Perak dengan kos projek sebanyak 127 juta ringgit.
Dan ke-6, meroboh dan membina baru 4 blok kuartus kaki tangan JKR kelas H di daerah Timur Laut Georgetown, Pulau Pinang dengan kos projek sebanyak 10.43 juta. Selain daripada projek-projek yang disebutkan di atas, kelulusan peruntukan juga diberikan pada KKR bagi melaksanakan program penggantian jambatan usang dan sempit di seluruh negara yang melibatkan 14 bilangan projek baru dengan kos projek keseluruhan sebanyak 226.1 juta ringgit. Program penyanggaan cerun-cerun di Jalan Persekutuan dengan kos projek tahun 2021 sebanyak 200 juta. Program naik taraf sistem teknologi maklumat ataupun ICT di KKR dan JKR sebanyak 46.481 juta dan 10 kajian di bawah program kajian berkaitan jalan raya dengan kos projek keseluruhan diluluskan sebanyak 98.9 juta ringgit. Datuk Yang Ketua bergerak berlandaskan tema mendigitalkan sektor pembinaan negara bermula 2021. KKR menerusi bajet 2021 memberi penggalakan kepada penggunaan teknologi dalam sektor pembinaan. Tempoh permohonan galakan allowance cukai pelaburan bagi pengeluar komponen sistem B-Industri ataupun IBS akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2025. Walaupun sektor pembinaan menerima kesan langsung daripada penularan COVID-19, KKR akan sentiasa memastikan industri pembinaan akan terus berkembang pesat dan infrastruktur negara menjadi pembangkit ketahanan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Datuk Ketua, ramai juga yang bercakap berhubung kait dengan PEN Borneo. Belanjawan 2021 menyaksikan komitmen kerajaan dalam meneruskan pelaksanaan projek Lebuh Raya PEN Borneo Sarawak dan Sabah. Pelaksanaan projek Lebuh Raya PEN Borneo adalah sebahagian daripada pembangkit pembangunan sektor sosio-ekonomi, perindustrian serta pelaburan di sepanjang jajaran projek tersebut. Kesinambungan projek ini juga akan menjamin dan memastikan peluang pekerjaan bagi penduduk tempatan, khususnya di dalam keadaan ekonomi yang terkesan akibat daripada penularan pandemik COVID-19. Ini juga secara langsung membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan rakyat Sabah dan Sarawak dapat menikmati kemudahan infrastruktur yang lebih baik di masa yang akan datang. KKR akan mempercepatkan pelaksanaan projek Lebuh Raya PEN Borneo dengan melantik projek management consultant untuk membantu JKR Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun pelantikan PMC ini masih lagi dalam peringkat rundingan dan perlu menunggu keputusan muktamad dari pihak Kementerian Kewangan. Datuk Ketua, KKR komited memastikan kemudahan jalan raya di semua negeri diselenggara dengan secara optimum. Antara penyelenggaraan yang terlibat dalam pengelasan semula peruntukan seperti yang saya sebutkan awal-awal tadi adalah penyelenggaraan bangunan guna sama persekutuan, penyelenggaraan cerun, jalan persekutuan di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan serta penyelenggaraan jalan persekutuan berkala pavement. KKR juga telah mendapat tambahan peruntukan bagi beberapa aktiviti penyelenggaraan iaitu pertama, penyelenggaraan dan bayaran bil lampu jalan dan lampu isyarat di jalan persekutuan tambahan sebanyak 2 juta berbanding tahun 2020. Dan yang kedua, peruntukan bagi penyelenggaraan jalan persekutuan Sabah, Sarawak dan Labuan kerja bukan pavement dinaikkan sebanyak 4 juta. Untuk makluman ahli-ahli berhormat, pihak kerajaan sentiasa mengambil berat terhadap penglibatan pihak kontraktor-kontraktor kecil dalam kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Berdasarkan kontrak perjanjian klausa 31, local participation, personnel, material dan services dengan izin, syarikat konsesi telah disyaratkan untuk melantik pihak ketiga atau kontraktor Bumi Putra untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Berdasarkan laporan sehingga 26 Ogos 2020, sebanyak 113.12 juta agihan kontrak kepada kontraktor G1 bagi setiap syarikat konsesi jalan sepenanjung telah dibuat. Manakala bagi syarikat konsesi jalan persekutuan Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan, berdasarkan laporan sehingga Mei 2020, sebanyak 13.05 juta ringgit agihan kontrak kepada kontraktor G1. Ini menjadikan jumlah keseluruhan agihan kepada kontraktor G1 adalah sebanyak 126 juta ringgit.
Manakala bagi kerja-kerja pakej rangsangan ekonomi pula, pihak kerajaan telah menetapkan pemilihan kontraktor hendaklah di kalangan kontraktor grade G1 hingga G4 dengan keutamaan diberikan pada kontraktor Bumiputera berdasarkan kepada PK 2.2 kaedah pelaksanaan perolehan projek kerajaan tahun 2020 yang berkuat kuasa 23 April 2020. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman ahli berhormat, antara projek utama di pantai timur Semenanjung adalah projek membina lebuh raya Kota Baru ke Kuala Kerai, Kelantan ataupun singkatannya KBKK dan Central Spine Road ataupun CSR. Kedua-dua projek tersebut telah pun dimulakan secara berperingkat berdasarkan keutamaan kepada aspek keselamatan, kesesakan lalu lintas dan kesinambungan jajaran. Bagi jajaran Central Spine dan Kota Baru ke Kuala Kerai akan dilaksanakan secara berperingkat sepanjang tempoh rancangan Malaysia yang ke-12 iaitu daripada 2021 hingga 2025 tertakluk kepada peruntukan yang diterima dan diluluskan. Sehingga kini Seksyen 3E1 hingga Seksyen 3H projek CSR sepanjang 60.75 km telah pun siap dan dibuka kepada pengguna. Jalan raya yang telah dibuka tersebut terbukti dapat mengurangkan kesakan lalu lintas ketika waktu puncak, terutamanya pada musim perayaan dan memberikan keselesaan kepada pengguna. Justru itu, Kementerian Kerja Raya komited untuk melaksanakan projek-projek yang telah dan bakal diluluskan dalam rolling plan pertama rancangan Malaysia yang ke-12 dengan kadar segera. Namun pada masa yang sama perlu mematuhi segala prosedur dan peraturan yang berkuat kuasa supaya rakyat Malaysia dapat menikmati kemudahan infrastruktur yang lebih baik dan berkualiti. Datuk Yang Ketua, beberapa ahli berhormat telah membangkitkan isu-isu spesifik berkaitan kawasan masing-masing. Ahli-ahli berhormat tersebut ialah Yang Berhormat Kota Raja, Yang Berhormat Hulu Rajang, Yang Berhormat Bintulu, Yang Berhormat Bacok, Yang Berhormat Kuala Kerai, Yang Berhormat Sipitang, Yang Berhormat Parit, Yang Berhormat Igan, Yang Berhormat Setiu, Yang Berhormat Jerantut, Yang Berhormat Jerai, Yang Berhormat Raup, Yang Berhormat Papar, Yang Berhormat Hulu Selangor, Yang Berhormat Kalabakan, Yang Berhormat Kota Kinabalu dan Yang Berhormat Lahad Datu. Saya mohon untuk menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli berhormat secara bertulis, memandangkan isu-isu tersebut adalah spesifik melibatkan kawasan masing-masing. InsyaAllah saya akan edarkan jawapan kepada mereka sejurus selepas ini. Dengan ini, sekian saja ucapan pengulungan saya mengenai belanjawan 2021 yang menyentuh Kementerian Kerja Raya. Oleh kerana ada masa, boleh saya bertanya? Papar juga ingin minta sedikit. Ledang juga. Dua perkara. Satu, Pen Borneo Highway itu, setakat manakah perjalanannya, adakah dia mengikut jadual atau bagaimana tentang R&R dengan mewujudkan ribuan usahawan baru, adakah itu termasuk dalam cadangan di gerai-gerai R&R di sepanjang Sarawak dan sampai ke Sabah? Itu tentunya ada ribuan gerai R&R, adakah itu termasuk dalam cadangan Pen Borneo Highway? Terima kasih. Walaupun saya tidak timbulkan, tapi oleh kerana 7 minit lagi rasanya Menteri boleh menjawab. Papar. Sepanggar. Berkaitan. Menteri Papar berkaitan. Juga pasal Silakan Pak Menteri. Yang berhormat nak kumpulkan soalan dulu. Ya. Sila. Saya rasa semua biar Yang berhormat kumpul soalan. Jadi saya jemput tadi Pontian, Papar. Ledang. Tadi yang berdiri Kimanis. Ledang. Papar. Kemudian Ledang dengan Sepanggar. Ledang. Tak, satu-satulah. Tadi dah Pontian, lepas ni Papar. Lepas tu Kimanis. Kemudian Sepanggar. Pikir Ledang lagi. Sepanggar kemudian Ledang. Silakan. Semua soalan dan dijawab secara kumpulan oleh Yang Berhormat Menteri, boleh? Okey. Silakan. Papar. Terima kasih Yang Dipertua. Dan juga terima kasih kepada Menteri. Yang Berhormat Menteri, dalam jawapan Yang Berhormat Menteri kepada soalan tambahan
oleh Yang Berhormat Kinabatangan pada 5 November yang lalu. Yang Berhormat Menteri ada menyatakan bahawa projek Pan Borneo Highway sedang dilaksanakan tindakan susulan berterusan bagi menambah nilai kaedah pelaksanaan projek yang telah diputuskan. Berkenaan perkara tersebut, saya ada 2 soalan untuk respon Yang Berhormat Menteri. Pertama, apakah bentuk elemen yang dimuatkan dalam tindakan susulan berterusan tersebut dan bagaimana ia mewujudkan nilai tambah kepada gerak kerja projek Lebuh Raya Pan Borneo yang telah menamatkan projek Delivery Partner Agreement ataupun PDPE. Yang kedua, apakah pro dan cons pelaksanaan Pan Borneo Highway tanpa PDPE, dan minta Yang Berhormat Menteri memperincikan cost benefit analysis kesinambungan ataupun continuity projek Pan Borneo Highway selepas PDPE ditamatkan. Terima kasih. Yang Berhormat Kimanis. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya pernah membangkitkan isu projek delivery partner juga yang sebelum ini diperkenalkan oleh kerajaan yang lalu banyak membawa kebaikan dan dapat membantu untuk melicinkan lagi, melancarkan lagi pelaksanaan projek. Tetapi apabila berubah kerajaan, projek delivery partner ataupun PDP ini sudah tidak diteruskan lagi. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan bercadang semula untuk memperkenalkan PDP ini? Satu. Yang keduanya, saya masih menerima banyak rungutan dan juga aduan-aduan daripada pemilik tanah yang terlibat di mana tanah mereka diambil untuk membina Pan Borneo, tetapi masih belum lagi menerima wang pampasan mereka. Jadi saya minta barangkali Yang Berhormat Menteri ada maklumat dan mohon barangkali dapat dipercepatkan bayaran pampasan ini. Terima kasih. Yang Berhormat Sepanggar, soalan bukan ceramah. Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya berkenaan juga dengan isu Pan Borneo ini. Saya difahamkan kalau mengikut belanjawan yang telah disebutkan bahawa kenaikan sebanyak 200 juta telah pun diberikan untuk Lebuh Raya Pan Borneo. Cuma kalau dapat Yang Berhormat Menteri berikan dari segi perincian terhadap projek ini, berapa jumlah dia untuk di negeri Sabah. Dan keduanya berkenaan dengan projek-projek jalan raya dan jambatan di negeri Sabah telah menyaksikan pengurangan sebanyak 258 juta. Dan berbanding kenaikan sebanyak 20 juta. Jadi saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri, kenapakah pengurangan ini berlaku pada ketika kerajaan di sebelah telah menjanjikan kepada Sabah bahawasanya jika kita sealiran dengan kerajaan persekutuan, pembangunan akan lebih rancak dilaksanakan di negeri Sabah. So minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Akhir sekali Yang Berhormat Ledang. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ada 2 soalan dan juga permintaan. Yang pertama ialah berkenaan dengan pengeluasan jambatan bagi jalan Sungai Mati ke Bukit Gambir, iaitu ada 3 jambatan, dan perkara ini telah saya bawakan pada tahun yang lepas. Pada ketika itu jawapan yang diberi adalah bahawa tender akan dibuka pada awal tahun ini dan dijangka siap pada tahun 2022. Saya mohon kemaskini daripada kementerian berkenaan dengan 3 pengeluasan jabatan ini. Yang keduanya ialah berkenaan dengan bypass ataupun Lebuh Raya bypass dari Segamat yang melalui Tangkak untuk masuk ke Highway Plus. Mohon juga dimaklumkan apakah status jalan ataupun Lebuh Raya ini, sama ada ianya boleh disiapkan tahun depan dalam bajet ataupun pada 2 tahun akan datang. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, yang mana tak sempat boleh bagi jawapan tertulis. Okay, terima kasih. Terima kasih Datuk Ketua. Untuk Pan Borneo, menjawab kepada Yang Berhormat Pontian, memang ada diperuntukkan untuk R&R, tapi tidaklah sebanyak apa yang ada di Plus Highway misalnya, tapi ada diperuntukkan berdasarkan peruntukan yang diluluskan. InsyaAllah yang ini akan dibuka juga kepada ekonomi tempatan. Untuk jawapan pada Yang Berhormat Papa, bila PDP dibatalkan oleh Pakatan Harapan dahulu, ianya diserahkan balik berdasarkan conventional contract.
di mana JKR Sarawak dan JKR Sabah diamanahkan untuk melaksanakan. Tetapi bila kita menilai kembali apa yang telah dilaksanakan, JKR Sarawak dan JKR Sabah itu mungkin tidak mampu untuk melaksanakan keseluruhan projek Pen Borneo. Sebab itu kita telah mencadangkan untuk melantik Project Management Company ataupun PMC Consultant untuk membantu JKR Sabah dan JKR Sarawak bagi melengkapkan dan pelaksanaan yang lebih efisien dan berkesan. Dan hal ini seperti mana saya katakan tadi dalam proses untuk dimuktamadkan dan perundingan masih sedang berjalan. Kalau kita melihat kepada apa yang diasaskan dulu untuk menamatkan PDP adalah untuk penjimatan. Tapi bila kita nilai kembali, penjimatan sebenarnya tidaklah apa yang dimaksudkan ataupun diharapkan. Disebabkan banyak lagi elemen-elemen lain, termasuklah pampasan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya yang dituntut oleh PDP yang dibatalkan, termasuk konsultan dibatalkan dulu. Untuk Sipangga, berhubung kait dengan peruntukan, begitu juga dengan ladang spesifik projek yang disebutkan tadi, insya-Allah saya akan memberi jawapan secara bertulis. Sebab masa pun singkat, lagipun ini perkara Kimanis belum jawab tadi Menteri. Kimanis. Perkara baru yang telah Kimanis tadi saya dah sebut juga secara konvensional. Pampasan tadi, sebagai gantian dan insya-Allah yang lain saya akan jawab secara bertulis juga. Terima kasih Yang Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Kementerian Pendidikan. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Ketua, maaf Menteri, Peraturan Mesyuarat Lembah Pantai. Peraturan Mesyuarat 99, Petua Datuk Yang di-Pertua. Saya difahamkan ada di kalangan kita yang mungkin baru balik dari Sabah, tapi saya tak pasti sama ada Yang Berhormat Keningau, adakah beliau sepatutnya dalam kuarantin ataupun tidak. Mohon Petua, Datuk Yang Pertua berkenaan perkara ini. Datuk Yang Pertua, sebagai tambahan, kami daripada Sabah ni, Tuan Yang di-Pertua, sentiasa akur kepada setiap perintah yang diarahkan oleh Yang di-Pertua berkenaan dengan peraturan-peraturan mesyuarat. Apabila datang ke Semenanjung ini, kita kuarantin 14 hari. Saya duduk di Kuala Lumpur ni, Datuk Yang di-Pertua, sudah hampir 2 bulan tak jumpa anak dan bini. Sebab kita tak balik ke Sabah kerana kita tidak mahu nanti bila balik ke Sabah kita akan dikuarantin lagi 14 hari. Jadi Yang di-Pertua, apa yang saya tahu, Yang Berhormat Keningau ada di dalam Dewan ini, dia menghadiri Dewan Undangan Negeri Sabah pada hari Khamis 12 November. Jadi bermakna kalau dikira mengikut hari, dia tidak sepatutnya berada di dalam Dewan ini. Kerana asas kita dikuarantin kerana ingin mengelakkan agar ahli-ahli parlimen ini jangan sampai terjangkit COVID ini. Sebab COVID dia tidak memilih jawatan. Dia tidak memilih surat arahan daripada siapa-siapa pun ataupun pengecualian. Jadi minta arahan daripada Yang di-Pertua. Terima kasih. Yang Berhormat, saya tak dapat jawab soalan daripada Yang Berhormat Lembah Pantai dengan Sepanggar. Saya akan maklumkan pada SUDR untuk menjawab jawapan dia. Iyalah, saya kena dapat penjelasan. Tapi mungkin sebelum mendapat penjelasan adalah lebih baik, lebih selamat jika Kejaplah, peraturan mesyuarat biarlah saya bercakap. Yang Berhormat ni semua nak bercakap serentak. Sekejap lagi, Sepanggar dengan Lembah Pantai, saya akan dapat kepastian daripada SUDR. Jadi kalau yang lain boleh tunggu sebentar, saya tidak boleh menjawab soalan. Saya biarkan Yang Berhormat Menteri mulakan jawapan dan kemudian saya minta dalam beberapa minit untuk mendapat jawapan bertulis dan saya akan baca jawapan tersebut. Boleh tak? Ya. Ini Ketua izinkan saya. Mungkin sebelum kita mendapat jawapan tersebut, mungkin for safety, mungkin satu petua supaya YB dari Keningau untuk keluar dari Dewan ini, because we want to lean on the safety side dalam isu infectious disease. Sekian, terima kasih. Ya. Yang Berhormat, saya tak dapat buatkan kenyataan tersebut sebab saya kena perlu mendapat kepastian. Yang Berhormat mesti faham bahawa kalau mereka masuk daripada pintu depan, itu dalam bidang kuasa pihak-pihak berkuasa parlimen. Yang Berhormat ada dalam Dewan sekarang, saya tidak boleh suruh dia keluar setakat saya dapat kepastian pada SUDR. Jadi saya nak minta masa, boleh tak berlaku adil juga kepada saya? Biar saya dapat kepastian pada yang dibawa oleh Yang Berhormat. Datuk Speaker,
Tak boleh ke kita minta Yang Berhormat Kelingau berdiri dan menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini sama ada beliau telah melalui 14 hari quarantine period. Itu sahaja yang kami minta. Yang Berhormat, saya nak cuba selesai. Saya faham. Tapi kalau Yang Berhormat nak suruh saya tanya dia sekarang, saya rasa biar saya dapat kepastian daripada pihak Parlimen. Kalau saya nak suruh saya nak minta dia bagikan kepastian. Tak, kalau YB Kelingau berdiri dan cakap bahawa beliau sudah berkuarantin sejak bila sampai Ikut bila. arahan speaker lah. Itu Speaker ada dalam kuasa. handset kita recorded, kita satisfied. Kita satisfied. Jadi saya rasa simple Yang saja. Berhormat, Minta YB Kelingau betul, berdiri. tapi Yang Berhormat kena berlaku adil pada semua pihak. Sebab kalau Yang Berhormat nak suruh dia bangun dia jawab, saya tak tahu apa yang jawapan yang telah dia beri secara rasmi ataupun tidak. Jawapan dalam Dewan Yang Mulia ini bagaimana nak jadi tak rasmi? Kalau itu yang Berhormat sebut, jadi maknanya keputusan yang perlu saya buat, kita kena recess sementara nak dapat kepastian daripada doktor dan hospital. Okey, kita recess sekarang kerana ini perkara yang penting. Adakah Yang Berhormat nak ya, jangan arah saya, biar saya dapat kepastian. SUDR ada di belakang. Boleh tak Yang Berhormat benarkan saya? Sebab kalau nak cakap pasal Yang Berhormat ada dalam Dewan, kita kena dapat kepastian pukul berapa dia berada dalam Dewan. Jangan tangguh dulu sebab dia dah ada jawapan bagi Okey. SUDR maklum pada saya dia akan bagi jawapan sebentar. Dia minta Yang Berhormat Menteri sambung. Sekejap tunggu. Minta jawapan bertulis. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kalau boleh minta timer start kosong balik. Start 20 minit balik. Dah hilang 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan daripada SUDR. Okey, saya ini jawapan daripada SUDR. Yang Berhormat telah dibenarkan hadir oleh Doktor Klinik Parlimen. Beliau telah mendapatkan recare order selepas tamat kuarantin daripada Kementerian Kesihatan. Double standard. Boleh jelaskan apa itu recare order? Kita tak nak Beliau antara telah dua mendapat darjat ni. relief order selepas tamat kuarantin daripada Kementerian Order siapa? Order siapa? Sila Ini jelaskan. jawapan rasmi saya dapat. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mencela di sini sebab saya daripada Sabah. Saya ahli parlimen daripada Sabah yang telah melalui proses. Makcik saya meninggal dekat Sempurna, Datuk Yang di-Pertua. Saya tidak dibenarkan balik. Dan saya telah melalui semua ujian dan disahkan oleh klinik bahawa saya bebas daripada COVID. But yet, itu bukan juga alasan untuk saya dibenarkan pulang. Di dalam Dewan ini, Yang di-Pertua ada menyatakan bahawasanya daripada Sabah, ahli-ahli parlimen daripada Sabah tidak dibenarkan pulang dan diminta untuk berkorban. Kami telah berkorban hampir 2 bulan, Datuk Yang di-Pertua. Kalau begitu, lebih baik kami balik hujung minggu yang lepas, lawat makcik saya yang meninggal. Tapi disebabkan kita akur kepada peraturan parlimen, kita sanggup berkorban. Dan inilah pengorbanan yang kita telah lakukan. Tapi apa yang kita lihat di dalam Dewan ini, Yang Berhormat Kelingau dibenarkan masuk di dalam Dewan ini. Ini soal keselamatan kami, soal keluarga ahli-ahli parlimen, Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat, saya mendapat jawapan rasmi daripada SUDR. Kalau Yang Berhormat tak puas hati dengan keputusan yang dibuat oleh klinik parlimen dan juga tentang order yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat kena bawa pada speaker. Setakat ini, bagi saya selaku pengurusi pada majlis hari ini sebagai timbalan speaker, saya mendapat arahan untuk melaksanakan jawapan daripada menteri. Jadi itu akan saya laksanakan. Isu yang mana Yang Berhormat tak puas hati sebab Yang Berhormat mengatakan bahawa berlakunya seolah-olah adanya dua macam double standard kalau boleh, sila bawa pada maklumat speaker. Sebab speaker kata apa-apa isu boleh tanya pada dia. Saya tak boleh jawab bagi pihak speaker. Setakat ini arahan yang saya dapat untuk sambung kepada jawapan Yang Berhormat menteri. Jadi saya tak boleh jawab kepada ruling yang dibuat oleh speaker. Jadi saya minta maaf, saya akan sambung kepada ni. Saya dimaklumkan speaker akan masuk pukul
Baik, bertemu kembali. Sebanyak 12 soalan telah pun dijawab pada persidangan Dewan Rakyat hari ini yang berakhir pada soalan yang diajukan oleh Labuan meminta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan apakah pencapaian program bantuan pertanian terutamanya kelapa matak atau pandan dan perusahaan ikan bilis di Labuan oleh kementerian sebelum ini, dan adakah kementerian berusaha bersedia untuk menambah bantuan bagi membantu industri tersebut terus berkembang maju di Labuan. Dan soalan berkenaan telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Santara Kumar. Baik, di sini juga saya ingin kongsikan soalan-soalan yang telah pun dijawab pada hari ini. Antaranya, kerajaan sedia mempertimbang cadangan untuk menyiasatkan Yang di-Pertuan Agong agar mengisytiharkan darurat di Parlimen Gerik dan Dun Bugaya bagi mengelak pilihan raya diadakan di kedua-dua kawasan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Tauhidin Hassan berkata ia bertujuan mengekang penularan jangkitan COVID-19. Bagaimanapun, Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan perlu terlebih dahulu melakukan penilaian risiko sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan, sama seperti pengisytiharan darurat di Parlimen Batu Sapit. Baik, selain itu, Kementerian Pendidikan KPM telah menambah siaran TV pendidikan bagi memenuhi hasrat guru, murid, ibu bapa berdasarkan tinjauan pada 17 April hingga 19 April lalu. Ini menjadikan keseluruhan TV pendidikan adalah selama 9 jam sehari, iaitu 2 jam di TV OK, 3 jam di saluran NTV7 dan 4 jam di Tutor TV Astro. Baik, selain itu sebanyak 89% ibu bapa dan penjaga berpendapat TV pendidikan dapat menarik minat belajar anak mereka. Baik, dalam pada itu 10,675 jawatan tambahan diwujudkan secara berfasa di fasiliti milik Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, langkah tersebut bertujuan menampung keperluan di fasiliti baharu dan yang sedang dinaik taraf, sekaligus memastikan perkhidmatan kesihatan terbaik diberikan kepada rakyat di Malaysia. Bagaimanapun jelasnya, pertimbangan pelantikan tetap boleh dibuat secara berasingan bergantung kepada kekosongan jawatan. Juga mengambil kira kriteria pegawai sama ada melepasi syarat dan merit pelantikan yang ditetapkan jawatan kuasa penilaian. Baik, selain itu, sehingga 15 November lalu, seramai 1,086 pekerja Malindo Airways yang diberhentikan kerja telah mengemukakan permohonan untuk mendapatkan faedah sistem insurans pekerjaan SIP. Daripada jumlah itu, seramai 749 individu telah menerima bantuan SIP dengan jumlah RM928,000 secara keseluruhan, manakala baki pemohon masih dalam proses tindakan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Baik, pekerja yang dibentikan kerja serta-merta mereka akan dibantu oleh SIP untuk mendapatkan bantuan allowance mencari pekerjaan EMP selama 6 bulan tertakluk kepada syarat kelayakan caruman. Baik, selain itu, Kementerian Dalam Negeri mengalu-alukan langkah daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk membuat pindaan terhadap Akta Perikanan. Ini bagi memastikan undang-undang berkenaan dapat diperketatkan dalam usaha mengambil tindakan lebih tegas kepada nelayan asing yang menceroboh perairan negara. Baik, sehingga pertengahan Oktober 2020, kemajuan pembinaan 3 kapal Indo APMM yang akan digunakan untuk tingkatkan pengoperasian di perairan negara telah mencapai 70.9%. Baik, bagi anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat, anda juga boleh melayari laman sesawang myclip.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar. Baik, sekian saja laporan langsung dari Parlimen. Saya Syamira Sufri. Salam hormat.